topik 2.3. So, topik 2.3 ni adalah organ utama transpirasi. So, dalam organ utama transpirasi ni, kita akan membincangkan mengenai apa? Kita akan membincangkan keperluan transpirasi dalam tubuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. So, faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi ada 4: keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan juga kelembapan. So, kita teruskan. So, apakah yang dimasukkan sebagai transpirasi? So, transpirasi adalah proses kehilangan air secara sejatan ke atmosfera melalui stoma. So, kita boleh nampak tak proses transpirasi ni berlaku? So, awak rasa tak kan? So, kenapa transpirasi ni kita tak boleh nampak? Sebab molekul air itu tersejat. So, molekul air itu akan berubah menjadi wap air. Sebab tu kita tak nampak kita tak boleh nampak proses transpirasi itu berlaku sebab molekul air itu telah berubah bentuk menjadi wap air. Kemudian, apakah kepentingan proses transpirasi? Kepentingan proses transpirasi ini adalah proses transpirasi ini dapat menarik molekul air, memaksa molekul air ini meresap masuk daripada tanah. Okey, molekul air meresap masuk daripada tanah ke akar, ke batang, sampailah ke daun melalui tisu apa? Tisu xilem. So, bila sampai ke daun ini, 90% molekul air akan tersejat keluar melalui proses transpirasi. Soalan, so, apa jadi pada 10%? 10% ini akan digunakan dalam proses fotosintesis. So, kepentingan proses transpirasi adalah molekul air ini dapat diangkut daripada akar pergi ke daun. Kenapa nak diangkut pergi ke daun? Sebab dekat daun ni molekul air itu tadi, 10% itu tadi akan digunakan dalam proses fotosintesis. So, kita nak cakap molekul air walaupun 10% itu cukup untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Sebab kena bayangkan pergerakan molekul air ini macam ia melawan gravity force tau. Daya graviti. So, daya graviti kan semua benda akan jatuh ke bawah, tapi molekul air ni terpaksa bergerak ke atas. So, macam mana molekul air ni boleh bergerak ke atas? Adalah disebabkan oleh daya tarikan transpirasi. So, daya tarikan transpirasi ini yang akan menarik molekul air daripada tanah ke akar, ke batang, ke daun. Okey. So, oleh itu adalah molekul air yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Ni tadi kita dah kata. So, kepentingannya menyerap molekul air, menyerap air dan garam mineral dari tanah. Okey. Kemudian, selain daripada itu, proses transpirasi ini akan memberi kesan penyejukan kepada pokok kerana air akan menyerap tenaga haba dari daun dan tersejat menjadi wap air. Ini tadi kita dah kata. So, kepentingan transpirasi ia akan mewujudkan daya tarikan yang dapat menggerakkan molekul air mineral secara berterusan daripada salur xilem akar, batang sampai ke daun. So, kita teruskan. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi? So, faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi ada 4. Okey. So, kita ada suhu, kita ada pergerakan udara, kita ada keamatan cahaya dan juga kita ada kelembapan. Dekat sini tahu ni dah conteng kan ni. Okay. So, di sini kesimpulannya, kadar transpirasi akan meningkat apabila keamatan cahaya meningkat, suhu meningkat, pergerakan udara juga meningkat. Tetapi kita nak kata kelembapan berkurang. So, kat sinilah kelembapan berkurang. So, kat sini ini adalah penerangan dia. So, tadi kita kata kadar transpirasi meningkat apabila suhu meningkat. Mengapakah ia berlaku? Ini disebabkan apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul air akan meningkat. Bila tenaga kinetik air meningkat, ia akan menyebabkan banyak molekul air meresap keluar melalui stoma. Alright, so kemudian kita tengok apakah kaitan pergerakan udara dengan kadar transpirasi. So, kaitan pergerakan udara dengan kadar transpirasi ialah, bayangkan sini ada kipas.
Yang kat belah sini tiada kipas, ni tak ada kipas. So, apabila ada pergerakan udara ini akan menolak molekul air jauh daripada daun. Bila ia menolak molekul air jauh daripada daun, ia menyebabkan di luar daun ini ada sikit je air. Kepekatan air sikit berbanding dalam daun. Disebabnya berlakunya perbezaan kepekatan, oleh itu resapan mudah berlaku. So, molekul air mudah tersejat keluar. So, senang kata pergerakan udara menolak molekul air jauh daripada daun. Menyebabkan dalam daun molekul air itu banyak. Oleh itu, ia akan menyebabkan berlakunya di sini berlakunya perbezaan kepekatan. So, bila berlakunya perbezaan kepekatan, so proses resapan lebih mudah berlaku. Seterusnya, keamatan cahaya. Okey, kadar transpirasi akan meningkat apabila keamatan cahaya meningkat. Kenapa ia terjadi? Ini adalah disebabkan, awak ingat macam ni, transpirasi ni hanya boleh, kan transpirasi berlaku molekul air meresap keluar melalui stoma. So, stoma ni terbuka. Macam mana stoma terbuka? Ia adalah disebabkan oleh sel pengawal. So, keamatan cahaya yang tinggi menyebabkan sel pengawal akan menjalankan proses fotosintesis. Bila menjalankan proses fotosintesis, sel pengawal akan menghasilkan banyak glukosa atau sukrosa. So, glukosa yang banyak akan memaksa molekul air meresap masuk. Bila molekul air meresap masuk, menyebabkan sel pengawal menjadi segah dan stoma terbuka. Bila stoma terbuka, banyaklah H2O akan meresap keluar. So, kelembapan. So, kita dah cakap, apabila kelembapan meningkat, kadar transpirasi akan berkurang. Kenapa? Bila kelembapan meningkat, maksudnya dekat luar permukaan air ni ada banyak, luar permukaan daun, maafkan saya, luar permukaan daun banyak molekul air. H2O ni banyak kat sini. Dekat dalam daun pun H2O ni banyak. So, bila dekat dalam daun dan juga luar banyak, tidak berlakunya perbezaan kepekatan. So, bila kurang berlakunya perbezaan kepekatan, kuranglah molekul air meresap keluar. Bila molekul air kurang, molekul air meresap keluar, kita kata kadar transpirasi adalah rendah. So, kesimpulannya lagi sekali, kadar transpirasi meningkat apabila keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara meningkat, tetapi kelembapan udara berkurang. Okey, so ini adalah latihan tau. So, dalam latihan formatif 2.3. Latihan formatif 2.3, apakah yang dimasukkan sebagai transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air melalui stoma secara sejatan. Typo di sini. Selain suhu yang tinggi, pergerakan udara, keamatan cahaya juga mempengaruhi transpirasi. Kenapa? Keamatan cahaya yang tinggi menyebabkan kadar transpirasi juga tinggi kerana sel pengawal akan berfotosintesis menyebabkan kepekatan sukrosa yang tinggi dalam sel pengawal. Oleh itu, molekul air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal dan sel pengawal akhirnya akan menjadi segar. Okey, ketiga. Okey. Pokok X ditenggelami banjir selama 2 hari apabila surut daun pokok X telah dipenuhi dengan lumpur. Bagaimanakah keadaan ini memberi kesan kepada transpirasi? So, transpirasi itu susah nak berlaku lah kan? Kerana stoma akan ditutupi oleh lumpur. So, itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you.